Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya maka kita masih lagi hidup di dalam lingkungan Islam, iman dan ihsan. Dan jangan lupa kita sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada secara sedar atau tidak. Pada kali ini saya ingin menyambung siri-siri video saya yang lalu tentang maksud al-uluhiyah yang terkandung di dalam kalimah tauhid, iaitu la ilaha illallah. Di mana dalam kalimah tauhid itu terdapat yang dikatakan nafi dan isbat, ya, menafikan adanya zat yang bersifat dengan al-uluhiyah, ya, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebagaimana video yang lalu saya telah menyatakan bahawa maksud ilaha itu, ya, ataupun hakikat al-uluhiyah itu mengandungi dua makna, iaitu kaya Tuhan daripada yang lain dan berkehendak yang lain itu kepadanya. Dengan bahasa yang ringkas, iaitu kaya dan dihajati. Ya. Makna kaya itu istighna'un an kulli ma siwah, dan makna dihajati atau berkehendak yang lain kepadanya itu iftiqarun ilaihi kulli ma siwah. Baik. Apakah sifat-sifat yang terkandung di dalam maksud istighnā, iaitu yang kaya, ya, itu sifat yang terkandung dalam makna istighna, itu ialah wujud, qidam, baqa, muhalafatu ta'ala lil hadis, qiyamuhu bi nafsi, sama basar kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Ini sifat-sifat yang terkandung di dalam maksud, ya, istighna pada hakikat al-uluhiyah, ya. Jadi jika tidak wujud, tidak kidam, tidak baqa, tidak bersalahan dengan sesuatu, tidak berdiri sendiri, tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkata-kata, dan tidak berkeadaan mendengar, tidak berkeadaan melihat, dan tidak berkeadaan berkata-kata, ya, maka tidaklah dinamakan kaya. Itu maksud dia. Baik. Apakah pula sifat yang terkandung di dalam yang dikatakan iftiqar ataupun berkehendak yang lain kepadanya, ataupun maksud dihajati, iaitu terkandung di dalamnya adalah sifat wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, dan kaunuhu mutakalliman, dan kaunuhu hayyan. Ya. Jadi itulah sifat yang terkandung di dalam makna dihajati, iaitu wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, dan kaunuhu mutakalliman. Ya. Kerana sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang secara langsung mencipta akan makhluk dan mengurus akan makhluk. Ya. Ibarat kata, kalau tidak wahdaniyah, tidak akan terjadi makhluk. Jika tidak ada qudrah, iradah, ilmu, dan tidak akan terciptanya makhluk. Dan jika tidak ada kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu mutakalliman, maka tidak ada pengurusan akan makhluk. Dan jika tidak ada hayat ataupun kaunuhu hayyan, maka tidaklah Tuhan itu hidup. Itu maksudnya, ya. Jadi maknanya 20 sifat Allah Ta'ala itu terkandung di dalam maksud al-uluhiyah. Itulah yang dimaksudkan dengan al-uluhiyah, iaitu istighna'un an kulli ma siwah, iftikarun ilahi kulli ma siwah. Kaya Tuhan itu daripada yang lain dan berkehendak yang lain itu kepada Tuhan ataupun dihajati. Dan makna-makna ini dan sifat-sifat ini hanya bagi hak Allah Ta'ala, hanya khusus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak kepada yang lain. Ya. Contohnya kalau kita nak tujukan kepada hawa nafsu ataupun berhala, ia tidak menepati akan maksud al-uluhiyah ini, kerana hawa nafsu, berhala ataupun harta benda, ya, tidak bersifat dengan 20 sifat yang kita sebutkan tadi. Ya.
Tidak bersifat langsung. Pada hakikatnya dengan sifat yang 20 ini. Jadi maknanya 20 sifat ini terkandung di dalam maksud istighna dan iftikar. Ini maksud al-uluhiyah ataupun maksud ilah. Hakikat maksud ilah. Dan maksud ini hanya bagi Allah Ta'ala semata-mata. Dengan kata lain, la ilaha illallah itu tiada Tuhan ataupun zat yang kaya dari yang lain, yang bersifat dengan sifat wujud, kidam, baqa, muhalafah tu ta'ala lil hadis, qiyamu binafsih, sama' basar, kalam, kanu sami'an, kanu basiran, dan kanu mutakaliman, melainkan Allah semata-mata. Dan juga tiada Tuhan ataupun tiada zat yang dikehendaki atau dihajati, yang bersifat dengan wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, kanu qadiran, kanu muridan, kanu hayyan, kanu mutakaliman, melainkan Allah semata-mata yang dihajati oleh sekalian yang lain. Dia begitu. Jadi maknanya hakikat la ilaha illallah itu hanya bagi hak Allah Ta'ala. Dengan kata lain, tiada zat wajib al-wujud melainkan Allah. Tiada zat yang patut disembah, yang berhak disembah melainkan Allah. Dan terkandung segala makna-makna itu, makna-makna yang tersebut itu dalam maksud istina'un an kulli ma siwah, iftikarun ilaihi kulli ma siwah. Maknanya makna uluhiyah atau makna ilah atau makna ketuhanan atau makna hakikat ketuhanan itu hanya bagi hak Allah Ta'ala. Jadi kita menafikan ada zat yang bersifat al-uluhiyah selain daripada Allah Ta'ala. Dengan kata lain, kita menafikan dengan kata tiada zat yang bersifat kaya dari yang lainnya dan berkendak yang lainnya kepadanya melainkan Allah Ta'ala. Itulah zat yang kaya dari yang lain dan berkendak yang lain itu kepadanya. Maka apabila kita meyakini akan ini, apabila kita melafazkan ini, maka ternafilah secara sedia ataupun ternafilah dengan automatik, dengan sendirinya segala sifat-sifat yang ada pada makhluk. Akan ternafilah kaya bagi makhluk. Akan ternafilah makhluk itu berkuasa ataupun makhluk itu wujud pada hakikatnya ataupun makhluk itu bersifat pada hakikatnya. Maka ternafi. Melainkan semua hakikat, sifat hakikat ilahiyah itu bagi hak Allah Ta'ala semata-mata. Tidak yang lain. Inilah yang dimaksudkan pada ilmu tauhid. Apa yang dinafikan dengan maksud ilaha itu dan apa yang dinisbatkan bagi hak Allah Ta'ala. Ini kena faham baik-baik. Kerana ramai orang salah tafsir akan maksud ilah. Dikatanya ilah itu adalah hawa nafsu atau ilah itu adalah harta benda. Tidak. Kerana hawa nafsu itu memang Allah Ta'ala suruh sucikan daripada amarah di setiap masa. Bukan dinafikan pada kalimah ilaha itu. Bukan dinafikan pada sewaktu kita menyebut ilah, menyebut syahadah, menyebut la ilaha illallah. Tidak. Kerana hawa nafsu itu memang musuh bagi manusia yang nyata. Dan Allah tempelak manusia yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya, sebagai ikutannya. Bukan Allah Ta'ala mengatakan hawa nafsu itu Tuhan, tidak. Allah Ta'ala menempelak manusia yang menjadikan manusia itu sendiri menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Dengan arti kata yang lain, manusia itulah menyelewengkan maksud ketuhanan al-uluhiyah itu kepada hawa nafsu. Serupa juga dengan harta benda atau dan sebagainya. Maka apabila kita beriktikad bahawa maksud al-uluhiyah itu hanya bagi hak Allah Ta'ala, tidak kepada yang lain, maka ternafilah dengan sendirinya segala yang lain itu
selain segala yang lain itu daripada Allah Taala, ternafi dengan sendirinya. Ya, maka inilah maksud, kesimpulan maksud nafi dan isbat di dalam kalimah la ilaha illallah. Ya. Okey. Pada siri yang akan datang, saya akan menjelaskan secara ringkas lagi tentang bagaimana kita mengaplikasikan ataupun macam mana kita beriktikad ketika kita menyebut la ilaha illallah itu, ataupun bagaimana caranya kita mengiktikadkan di dalam hati kita tentang al-uluhiyah ini ketika kita menyebut la ilaha illallah. Ya. Itu saya akan sambung pada siri yang akan datang. Okey, sekianlah dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.